السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat malam ini berkumpul, memberikan sedikit waktu dan masa untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita pelajari ini boleh sama-sama untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi bekalan taqwa yang akan kita bawa balik ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. An Abdillah ibn Mughaffal قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة liman sya'. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Abdullah ibn Zubair قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبني يديها ركعتان. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. An Anas bin Malik قال كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الآذان والإقامة syai'. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita ambil lagi satu hadis. An Anas bin Malik قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن للصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعوا ركعتين حتى إن الرجل حتى
inna ar-rajul al-gharib la yadkhul al-masjid fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Itu hadis yang terakhir yang kita baca dalam perbincangan kita pada malam ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis-hadis yang saya bacakan ini dia membincangkan berhubung dengan satu salat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh kita, yang mana salat ini bukan sahaja dianjurkan untuk dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita buat. Salat ini juga dilakukan dan diamalkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya ada anjuran dan suruhan daripada baginda Nabi, dan amalan ini atau perbuatan ini ataupun salat ini juga telah dilakukan dan dipraktikkan oleh sahabat. Maka wajar bagi kita yang meniti jalan para rasul dan para nabi, meniti jalan nabi dan para sahabah Allah meridai mereka kesemuanya, untuk kita juga tidak melepaskan peluang ini beramal dengan apa yang disebut di dalam hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Daripada Abdullah bin Mughaffal, kata dia, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni Nabi sebut, hadis yang berbentuk perkataan Nabi. Hadis tu dia ada tiga lah. Satu perkataan, satu perbuatan, dan satu lagi pengakuan. Hadis apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada berbentuk ucapan, perkataan, atau perbuatan, amalan, ataupun pengakuan yang diakui, takrir oleh Nabi. Jadi hadis yang kita dengar ni ialah hadis yang berbentuk perkataan. Sebab qala Nabi, Nabi bersabda. Ataupun kita terjemah Nabi berkata pun boleh lah, taklah salah kan. Qala tu dalam bahasa Arab kata. Qultu, aku berkata. Qultu, aku telah berkata. Aqulu, aku berkata. Jadi qal, Nabi kata. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata di antara dua azan. Di antara dua azan. Apa maksud di antara dua azan? Azanain. Apa maksud di antara dua azan? Azan dan iqamah. Perkataan Nabi di dalam hadis ini telah menimbulkan perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha apabila mereka membincangkan tentang doa dan menjawab iqamah. Satu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azanan. Jawab azan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dituntut untuk kita jawab. Bila azan kita dengar, kita kena jawab. Kita dengar muazzin azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata sebut apa yang dia sebut. Apa yang mereka berbeza pendapat, yang mereka tidak bersepakat pada menjawab iqamah. Adapun hadis jawab iqamah, atau orang kita sebut apa? Qamat. Sekali lagi duk sebut iqamah ni tak tahu pula. Apa dia pula iqamah? Qamat.
Ada yang sebut qamat, ada yang sebut qamat. Kan? Siapa nak qamat? Kan macam tu imam duk sebut sauh. Bukan sauh. Soft. Sampai orang nak buang pun duk sebut sauh lagi. Sauh tu tambak roro. Tahu roro? Roro tahu tak? Peri nak pergi Kuala Palih tu kan orang tahu. Tu sauh. Break kapal. Soft. Qamat, tak apalah qamat. Adapun menjawab iqamah, tidak ada hadis di dalam bab itu. Sebab itu kadang-kadang kita diajar qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jawab apa? Saya tak tahu. Bukan ada hadis. Bagus. Kemah jawab. Aqamallahu adamaha madamatis sama tu kan? Tidak ada hadis. Tidak sabit daripada Nabi bacaan tu. Tak apalah dia kata saya duk baca dulu, saya pergi kapal. Okeylah, kapal kata bacalah. Tak ada salah. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh kapal. Tidak ada hadis. Adapun jawab iqamah, tidak ada hadis yang Nabi suruh jawab azan. So mari mana jawab iqamah? Mari mana jawab iqamah? Menjawab iqamah diambil daripada hadis jawab azan. Jawab qamat tu mengambil hadis jawab azan di atas alasan Nabi menyebut iqamah dengan sebutan azan. Dapat? Hak orang perempuan dapat tak? Faham? Jadi kalau satu orang dia tak jawab qamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, dia tak jawab. Tidaklah menjadi satu kesalahan dan juga tidaklah menjadi masalah kerana menjawab iqamah itu tidak ada hujah yang jelas di dalam bab itu. Cuma apabila Nabi kata azan, Nabi sebut azan tu azan, qamat pun dengan sebutan azan, maka kalau disuruh jawab azan, maka boleh tak nak pakai jawab azan tu, hadis jawab azan tu jawab qamat? Boleh. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Tu doa apa? Tu doa apa? Ha? Doa azan, doa qamat? Ha? Tapi kita tengok ada orang dalam saf baca doa. Ada tak? Ada tak orang baca doa dalam saf lepas qamat? Dia ambil mana? Tak tahu. Bagus. Jujur. Tak tahu. Sebahagian orang saya tengok dia sembahyang Jumaat, dia angkat tangan masa tu khatib duduk. Tapi saya rasa lah rata-rata orang kalau kita pergi tanya kan, bila khatib dia ada dua khutbah. Khutbah yang pertama dia, lepas tu khutbah yang kedua dia duduk, semua angkat tangan baca. Kita tahan doa baca apa? Pasal apa kena baca doa masa antara dua khutbah? Apa dalil baca doa di antara, apabila tu khatib duduk antara dua khutbah, kita tengok orang perempuan tak tahulah, orang lelaki-lelaki tengok orang baca doa. Apa hadis dia? Ini elok-elok lena pun angkat. Elok duduk. Dia angkat. Lepas tu bila tu imam kata alhamdulillah nahmaduhu, dia pun terus tak. Dia tahan baca apa? Bukan kena angkat, bukan tu imam baca. Tak tahu mana hala. Dia tu daripada sekolah menengah, saya duk mai sembahyang Jumaat, saya duk perhati memang orang elok tu imam duduk angkat doa. Elok tu imam khatib duduk angkat doa. Dia elok tu imam khatib duduk angkat doa. Saya pun angkatlah. Memang lama dah saya tengok lepas Tok Wan saya duk buat dah. Betul tak? Bukan tahu.
Lepas tu bila orang tak angkat, dia pelik. Bukan kena doa. Sebab itu penting kita mengaji untuk tahu pasal apa kita buat. Sebahagian orang dia tak jawab iqamah kerana tidak ada hadis. Cuma jawab iqamah ataupun doa iqamah itu diambil daripada hadis. Hadis apa? Azan. Kerana penyebutan iqamah sebagai azan. Baik. Berikutnya, kadang-kadang azan dengan iqamah ni pun kita kena tahu juga tujuan dia. Azan ni untuk apa? Azan. Azan tu kita bagi tahu, kita nak panggil orang mai sembahyang satu, kita nak bagi tahu masuk waktu. Azan ni kita nak bagi tahu masuknya waktu. Jadi pasal tu kena kuat. Pasal tu siaran azan tu kena speaker luar. Sebab tu kita, saya tak pasti dalam perlis ni macam mana, tapi saya rasa kita selaras. Hanya dikuatkan speaker luar ini untuk azan. Adapun ceramah, kuliah, iqamah, bacaan imam pakai speaker dalam. Kan? Sebab yang perlu orang luar tahu, orang yang duduk di rumah, perempuan-perempuan yang duduk di rumah, orang uzur tak larat yang duduk di rumah, mereka nak tahu azan. Qamat mereka nak tahu tak qamat? Qamat mereka nak tahu tak? Katalah kawan kita duduk di rumah tu, dia nak tahu tak qamat bila? Dia kena tahu Tengah qamat pun bantai terah. Qamat ni untuk siapa? Orang dalam masjid ni je nak habaq. Qamat ni nak habaq kata, "Oi, lena apa orang nak mayang ni?" Hak tu ya. Mana hak duk lena, mana duk sembang bohong, hak duk cucu rokok luar tu, kan? Boleh dah kot pergi basuh-basuh mulut tu. Kumuk-kumuk tu main nak sembahyang. Itu tujuan qamat. Ini dia qamat. Persiaran makanan bintung dengar. Kawan hak nak pepok capati tu pun mengkelan dengar qamat dia. Tak faham tujuan, jekah ikut dan. Sebahagian muazzin ni. Itu belum kira lagi tentang cara bang. Bang pun kadang-kadang kita tengok. Sampai kita kata, "Sat lagi aku bersambak mikrofon ni bang." Kan? Cubalah muazzin ni sebahagian marah pula. Dulu geng-geng tu imam marah. Kan? Geng-geng tu imam marah, kita kata tu imam. Ni geng-geng muazzin. Yang menjadi muazzin ni, nasihat saya lah kepada semua yang menonton dan mendengar ni, dan tuan-tuan sebarkan. Sebab dia memang akan sebarkan dalam WhatsApp group. Memang saya tahu. Buat group khas pula. Mengata kita. Tak apa, ambil lah kan. Bukan kena duit. Saya pun mungkin banyak juga dosa. Duk harap pahala tuan-tuan mengata ni bolehlah masuk sikit. Malaikat tanya apa siapa masuk. Dia berkata kat saya. Bagus ya. Muazzin ni, cuba petang-petang bila pi buka recorder ni, macam ni recorder ni, boleh belilah recorder ni. Kalau mahal telefon pun boleh. Bang hak dia nak bang tu, dia bang. Ini setengah satu masjid saya pi, Allahu Akbar. Dia balada dak, rentak Malaysia, irama Malaysia dak. Cuba kadang-kadang bila kita setengah satu imam, bila dia baca, muazzin bila dia baca, dia bukan dengar lagu mana dia bang. Orang yang dengar tu yang senak perut. Sebab tu saya kata orang-orang yang muazzin ni pi rakam tengok hampa bang tu. Rakam tengok hampa bang tu, cuba hampa pi dengar bang tengok. Sebahagiannya kalau kita pi rakam, lepas tu bagi dia dengar, dia akan kata apa? Teruk betul siapa bang ni? Hang lah. Betul? Ang lah bang. Wih, dia ke? Awak teruk kan? Itu dia. Azan. Kan? Dia ada fiqhul azan. Fiqh. Macam mana kita nak belajar azan. Kan? Pasal tu ada pertandingan azan. Kita latih anak-anak kita untuk azan dengan elok. Masalahnya kita duk
pertandingan azan ni budak-budak ya. Tapi bila main azan, orang tua duduk tak elok situ. Cuba buat pertandingan azan orang tua-tua tengok. Man. Ini kita dengar di azan pun nak Allah. Sekali bang, sekali pam. Sekali bang, sekali pam. Boleh berhenti dah kot? Muhammad? Boleh berhenti? Tak tahu dia bawa no. Baik. So Nabi kata baina kulli adhanain salatun. Baina kulli adhanain salatun. Nabi kata di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan, kalau kita dengar sepintas lalu, tentu kita tertanya-tanya, azan apa dua kali? Ia merujuk kepada di antara azan dengan iqamah. Walaupun penggunaannya dia tak guna iqamah, dia guna lafaz azan. Nabi kata di antara azan dan iqamah ada salat. Di antara azan dan iqamah ada salat. Kali ketiga Nabi kata di antara azan dan iqamah ada salat, tetapi Nabi ikat dengan liman sya', untuk sesiapa yang nak buat. Hadis Bukhari. Daripada hadis ni, kalau kita tak bincang panjang, kita tak bahas aqwal para ulama, kita tak bincang pandangan para mazhab yang ada, kita akan dapati ada satu hukum apa dia? Disyariatkan, disunatkan, dibolehkan adanya salat 2 rakaat di antara azan dengan iqamah. Liman sya'. Tapi tak wajib lah. Pasal apa tak wajib? Tahu mana kata tak wajib? Kerana dalam hadis ni Nabi kata untuk man, sesiapa sya' yang dia nak. Kalau wajib boleh kata begitu. Salatlah zuhur siapa yang nak. Dia keluk lah. Berpuasalah di bulan Ramadan bagi sesiapa yang nak. Pakai cerah dah. Okey. Boleh. Hadis yang kedua yang kita baca tu, sekejap lagi kita akan syarah, sekejap lagi kita akan bahas. Pertama ada. Kalau tuan-tuan nak tanya, adakah itu dimaksudkan dengan qabliyah? Kerana qabliyah ialah salat yang mengiringi salat fardu sebelum, daripada salat selepas masuknya waktu. Itu nama qabliyah. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Kan? Qablu, ba'du. Sebelum dan selepas. Adakah salat ini salat qabliyah? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isyak. Adakah itu yang dimaksudkan dengan qabliyah tu? Nanti kita bincang. Hadis ni juga menunjukkan bahawa bolehnya orang yang berada di rumah jika solat boleh. Dia dengar azan, dia nak sembahyang 2 rakaat. Sunat. Antara qamat, dia qamat lah. Wanita juga disunatkan untuk qamat. Boleh. Baik. Tak apa, sekejap lagi kita akan bahas. Lalu ni kita baca makna dulu. Daripada Abdullah bin Zubair. Tadi Abdullah bin Mughaffal. Yang ni Abdullah bin Zubair. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salatin mafruḍah." Tidak ada salat fardu illa wa baina yadayha, melainkan sebelumnya rakaatan, 2 rakaat. Nabi kata tak ada sembahyang fardu 5 waktu itulah, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tidak ada salat fardu melainkan sebelum salat fardu itu adanya 2 rakaat. Dan sebelum kita nak sembahyang 2 rakaat tu, kita kena pastikan apa? Masuk waktu. 2-3 tempat saya pergi ceramah, saya nampak ada satu soalan yang sama.
Soalan dia apa dia? Dia kata, kalau saya tengah salat, orang azan, macam mana? Kita Allahu Akbar, kita salat, orang azan, macam mana? Tak apalah, teruskanlah, jangan berhenti. Sebab yang penting, syarat-syarat kepada sahnya salat. Apa dia syarat sah salat? Menutup aurat, bersih daripada najis, pakaian kita, diri kita, menghadap kiblat. Syarat sah salat apa dia lagi? Menutup aurat, masuknya waktu. Dia tengok rumah dia 1:21 Zuhur, 1:30 Zuhur, dia pun salat, tapi orang tak azan ni. Tengah-tengah dia semayang, orang azan, dia suruhlah. Yang pentingnya masuk waktu. Macam buka puasa. Buka puasa tuan-tuan tunggu bang ke tunggu masuk waktu? Dia kata, masuk dah waktu bang. Tak apa, kita tunggu bang. Aku tak apa nak yakin lah. Tok Imam, Tok Bilal ni kadang-kadang bila dia nak azan, dia mungkin minum air sikit, makan kurma sikit, semua kan. Azan ni dia menandakan masuk waktu, tapi tak semestinya dia tepat. Di Kuala Lumpur kan, hari tu kes apa? Bang awal. Berapa minit tak tahu, tak masuk maghrib lagi, depa bang dah, radio bang dah. Pok ni asak pun dia dengar macam maghrib dah. Dia kata bang dah ha? Asak baru abang weh. Awak azan asak sama macam azan maghrib. Punya apa? Memang azan tu sama kan. Yang pentingnya masuk waktu. Baik. So bila masuk waktu, azan masuk waktu, ataupun kita tengok jam masuk waktu, kita solat. Ada. Baik. Anas bin Malik cerita, Anas bin Malik, hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Bukhari. Anas bin Malik kata, pada zaman Nabi, apabila muazzin azan, manusia bangkit berdiri beramai-ramai. Tengok dia kata, qaman nasu min ashabin nabi. Depa bangkit ramai-ramai. Buat apa? Yabtadiruna as-sawariya. Depa pergi cari tiang. Untuk apa tiang ni? Untuk ada apa satu video depa hantar penceramah apa ni, marah ke macam mana tak, ada satu video penceramah tu macam teguk lah jemaah yang cari tiang ni. Saya tak tahulah apa tu, hak dia lah, ceramah dia, hak dia lah, dia nak tegur. Tapi bagi saya, kita tak boleh nak baca atau tengok orang ni sama macam kita lah. Jadi kalau semua jemaah mereka ada masalah kesihatan, pergi cari tiang ke, bawa kerusi ke apa ke, biar-biarlah, bukanlah benda besar kan. Kenapa nak jadi sampai nak tegur dalam ceramah, nak jadi isu kan. Setengah orang dia cari tiang, dia sakit belakang ke apa ke kan, sekurang-kurangnya dia duduk dengar ni. Yang tak cari tiang, dia cari mutu, dia start balik lagi jahanam. Ada juga setengah masjid, dia pun report kat saya, tapi saya tak pernah pergi lagi masjid itulah ceramah. Dia kata dia masjid ni dia ada compound, dalam, ada compound luar. Bila penceramah adalah 2-3 orang dengan inilah tiang-tiang ni. Depa keluar pergi duduk bahagian kawasan luar. Mungkin sejuk ke apa ke. Depa pergi buat pula halaqah di luar tu. Ada masjid mana tak, saya tak pergi lagi lah. Jadi dia kata tak ada lah orang depan penceramah tu, ada lah 2-3 orang. Yang lain semua pergi keluar tu, pergi ramai-ramai. Tapi dalam masjid cuma dia bahagian luar. Adalah penceramah-penceramah yang terkilal lah, depa tegur lah, mai lah duduk dengar. Janganlah pergi duduk di luar. Kan? Saya tak tahulah, mungkin depa duduk luar tu sejuk dalam, ataupun mungkin duduk di luar tu kadang-kadang speaker dalam tak dengar, speaker luar dengar. Jadi oleh kerana kita dalam negara demokrasi, benda-benda macam tu kita biar pilah. Kan?
Ada juga yang mai abang, saya balik aja ustaz. Tapi jangan kata saya tak dengar pula. Saya dengar live daripada rumah. Pun bagus juga kan. Walaupun kita tak suruhlah buat laporan macam tu, tapi dia buat laporan lah. Kita tak kata apa, jangan takut. Okey. Qaman nasu min ashabin nabi. Jadi tuan-tuan duduk dalam kuliah kelas saya lah, kelas orang lain saya tak tahulah, saya tak mau kata lah. Tapi kelas saya tuan-tuan duduk, pilih lagu mana tuan-tuan selesa duduk, jadi tuan-tuan boleh dengar dan boleh dapat manfaat. Tuan-tuan nak berlunjuk ke, nak baring ke, nak bawa kain kebak ke, nak bawa bantai panjang peluk ke apa, dipersilakan, tak ada masalah. Kan? Dia kata saya kena ada bantai busuk baru boleh dengar khusyuk, bawa mai. Kan? Dia nak bawa kerusi panjang, dia akan berlunjuk, berguling ke apa ke, silakanlah. Janji dia mai dengar kuliah, sudah. Tapi penceramah lain jangan duk buat lagu tu, mungkin depa ada adab ke, sensitif ke apa ke, tak boleh lah kan. Baik. Cuma saya nak abang kelas saya lah. Qaman nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari. Depa pergi cari tiang hatta yakhrujan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah nabi keluar. Depa pergi cari tiang tu buat apa? Sutrah. Depa nak bangkit sembahyang sunat. Pasal dia abang ni, wahum kadzalika yusalluna ar-rak'atain qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adhan. Kerana mereka mengerjakan salat sebelum maghrib 2 rakaat. Boleh. Maksudnya adalah sahabat bangkit, elok azan, Nabi tak keluar lagi, Nabi duduk di rumah dia lagi. Masa tu tak ada bilik imam, tapi rumah Nabi sebelah tu lah. Jadi Nabi duduk dalam rumah tu, sahabat bangkit cari tiang semayang 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sehingga para ulama, tuan-tuan dengar lah tadi, antara azan dengan qamat 2 rakaat, antara azan dengan qamat 2 rakaat. Sahabat buat, Nabi sebut. Di kalangan ulama, dia telah letak satu anggaran time, masa azan dengan qamat, berapa lama kita nak kita nak qamat. Sekarang setengah-setengah masjid dia bagi timing kan, pukul berapa kan, baru kita nak qamat. Jadi berapa lama di antara azan dengan qamat? Anggarannya sempatlah salat 2 rakaat. Tak terlalu lama dan tak terlalu cepat. Kadarnya 2 rakaat. 2 rakaat berapa minit? Ada 10 minit. Tuan-tuan mayang 2 rakaat berapa minit? Dia kata kalau 2 rakaat depan orang 15 minit, kalau 2 rakaat seorang-seorang tinggal 3 minit sudah lah. Ada juga lagu tu. Tapi macam selalu saya pesanlah, hari Isnin ni orang puasa, kebanyakannya orang puasa lah. Pasal itu saya kata kalau muazzin tu dia nak lewatkan sikit qamat, sangat baguslah. Kan dia lewatkan sikit qamat, pasal kebanyakan orang dia puasa Isnin ni, terutama sekali lah ni bulan haram kan. Jadi saya bimbanglah dia nak ligan tu sat lagi. Yang bini pun dah tahu nak buka puasa lah, kita buatlah agak-agak benda boleh telan mudah. Ini pi buat buah Melaka, nyok lekat celah gigi. Pi buat hok yang dia orang tua ni pun satu, pi buat kuih-kuih hok lekat mengkelan tu. Jenuh nak telan kawan ni, gigi palsu. Orang duk bang tu, bismillah dia pun kunyah lah buah kurma, lepas tu duk telan lah pulut sekaya lah, apa tu, tepung bungkus apa semua, lepat liat. Ayak. Nu nalikan. Orang kombat tu. Jadi kalau tamu nak janda, buat kuih hok mudah telan. Kalau tidak janda habis belakang tu. Dia tak matilah Pak Haji yang terlekat kuih. Kalau nak ligan mayang. Pasal itu setengah-setengah masjid dia tak buat buka puasa, tapi ada orang buka puasa dalam kita. Kadang-kadang saya tahu dia buka puasa dalam kita, kita bagi masa sikit kat dia. Kan, bagi lewat sikit. Tak apalah yang tak puasa tu, mailah mayang 2 rakaat ni. Kan? Nampak? Baik. So hadirin mukminin, hadis yang ketiga daripada Anas bin Malik. Rawi yang sama, sahabat yang sama, Anas bin Malik, dia kata, kunna bil Madinah. Kami ketika berada di Madinah, duduk di Madinah, yakni zaman Madinah, apabila muazzin azan untuk salat maghrib,
Dia sebut 2-3 kali juga maghrib, perkataan maghrib. Kerana secara umumnya maghrib ni tidak ada qabliyah yang termasuk di dalam rawatib muakkad. Betul tak? Yang kita ada dia 2 subuh sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas Isyak. Kita ada 10 atau 12. Daripada 10 atau 12 rakaat rawatib muakkad itu tidak ada maghrib sebelum. Yang ada maghrib selepas. Artinya salat ini kalau nak kata qabliyah boleh juga. Kalau kita nak kata sunat mutlak boleh juga, sunat mutlak, sunat umum, tak ada apa. Saja aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Boleh. Boleh faham tak? Boleh buat tak? Boleh. Okey, dapat? As-sawariyah fayarka'u raka'atain hatta inna ar-rajula. Dia syakar ni. Anas bin Malik kata, bila di Madinah orang pergi salat di tiang-tiang ni. Bila orang qamat orang pulun sembahyang. Jika ada orang annar-rajula gharib, kalau ada orang luar asing orang yang bukan duduk di situ, yahsibu, dia masuk tu dia akan rasa apa? Jangan main-main tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita pergi setengah tempat, kita ni kadang-kadang mungkin duduk dalam bilik ayak ke, duduk dalam kereta ke apa ke, kita tak tahu kan. Kita masuk-masuk tengok mereka duduk semayang sunat, tapi mereka semayang tu ramai. Kita duduk ingat dah semayang dah, kita pun main-main masuk solat, Allahu Akbar. Tengok-tengok orang baru duduk semayang sunat. Jangan main-main. Ada juga berlaku dalam satu ketika kawan tu masuk dalam solat, Tok Imam tak angkat takbir lagi, dia angkat dah. Mungkin dia mengantukkan mamun kan. Tok Imam baru duduk, betulkan sah, dia Allahu Akbar. Yang kawan sebelah pun tergamam, tak tengok apa. Baca siap Fatihah, lepas tu Tok Imam tu Allahu Akbar, dia pun tergamam ke apa, angkat leng Allahu Akbar. Kan? Dalam hadis ni dia kata yahsibu anna salah qad sulliyat. Bila tengok dalam masjid nampak macam dah salat, tapi sebenarnya belum. Orang baru salat sunat. Min kasratin man yusallihima, kerana ramainya orang sembahyang sunat. Maka dalam hal ini tuan-tuan hadirin mukminin, kita boleh ambil satu pengajaran besar ataupun faedah besar, iaitu disyariatkan untuk kita salat 2 rakaat selepas daripada azan sebelum maghrib. Kalau untuk, sebab tu orang tanya asar ada tak ada? Asar ada tak ada? Ada. Maghrib ada tak ada? Ada. Isyak ada tak ada? Ada. Untuk semua. Untuk semua jenis salat. Baik. Hadirin mukminin. Cuma di kalangan para ulama, perbincangan mereka yang pertama, adakah salat-salat yang dimaksudkan atau yang disebut dalam hadis ini termasuk di dalam rawatib? Adakah mereka ni macam qabliyah subuh, macam qabliyah zuhur, macam juga dengan ba'diyah tu? Mereka ni grup tu tak? Rawatib yang mengiringi salat. Ini juga ada satu perbincangan berkaitan dengan rawatib ni. Salat sunat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, dilakukan oleh Nabi secara consistently, berterusan, istiqamah pada setiap waktu. Nabi buat setiap waktu. Nabi tak tinggal, kecuali kalau dia musafir. Kalau Nabi musafir, Nabi meninggalkan salat rawatib kecuali subuh. Kecuali salat sunat sebelum subuh. Boleh. Tapi kalau dia muqim, dia duduk di Madinah, dia tak keluar pergi mana-mana, dia buat. Cuma ada orang tanya, dia kata kalau dia nak buat rawatib ketika dia musafir, katalah dia pergi musafir, travel mana-mana, KL ke apa ke, dia nak buat rawatib, Nabi tidak melakukannya, meninggalkannya, tetapi tidak melarang untuk melakukannya. Jadi artinya kalau tuan-tuan nak buat,
Boleh. Hatta orang yang jamak kasar pun boleh. Boleh? Okey. Baik, nanti kita sebut tentang tu. Cuma satu pandangan kata depa tak masuk rawatib, depa salat lain. Depa bukan rawatib, depa sunat mutlak. Sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum isyak, bukan rawatib, mengiringi salat. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau dia mari masjid, ni saja tambahanlah kita sebut rawatib ni, dia kata mari masjid, dia tak semayang di masjid, dia semayang di rumah. Pertama tuan-tuan, soal semayang di masjid atau soal semayang di rumah, dia hanya perbezaan afdal dengan kurang afdal. Bukan tak boleh. Ada sebahagian orang dia kata tak boleh langsung semayang di masjid, sunat semayang di rumah. Ada masjid mana tak tahu, saya tak tahu, saya lupa dah. Habis saja isyak, katuk terus. Lampu-lampu kipas ni perambat, pi balik. Lepas tu dia ni habang lah, sat lah saya nak semayang ba'di hang isyak. Tak ada, mana ada semayang ba'di hang isyak. Pi balik, tok guru saya kata semua semayang di rumah. Oh, itu dia. Ekstrim. Semayang di masjid tak boleh langsung. Lepas tu sebagai penceramah saya dapat maklumat, lepas apa dia ni habis maghrib terus lompat naik atas meja kuliah. Tak ada nak bagi ruang orang semayang. So, sunat apa ba'diyah maghrib ah. Baguslah, hang tak payahlah ceramah lama sangat. Hang ceramah 2 jam pun bayaran minyak tu juga. Pasal tu kalau ceramah di luar pada polis syok. Syok. Lepas mayang maghrib 5 minit doa ramai-ramai. Astagfirullah, dah habis dah. Buanglah 5 minit, 7 minit, 10 minit, lepas tu doa lagi. Sallallahu, habis dah. Lepas tu sekali lagi mangkit mayang sunat pula, buang lagi 5-6 minit. Lah kali mukadimah panjang sikit, apa makan abang ni? Makan dah. Duk tanya makan apa, sihat ke apa, cuaca macam mana, pimet. Oh, habislah kita. Alhamdulillah, tersambung kuliah pada minggu hadapan. Boleh sampai balik sengak. Betul ke? Awak gelak ni. Betul ya? Nak sambung lepas isyak, dia marah. Dia kata ceramah apa lama-lama lepas asyik kita, saya pun lepas isyak nanti lah ni. Nak balik lena awal. So, saya nak bagi tahunya, boleh tak boleh semayang di masjid? Boleh. Tapi kalau kita balik di rumah, laki-laki ni kadang-kadang dia balik di rumah, dia ajak bini dia pergi makan nasi lu, pergi makan, kita singgah kedai Siam ni, kita tom yam sedap. Kita tak mayang sunat kita pun makan semua tom yam semua, balik di rumah. Boleh tak kita nak mayang ba'di isyak Dia tak kenyang mengantuk Itu soal dia kenyang mengantuk soal lain. Tapi boleh tak boleh? Boleh. Tuan-tuan faham macam ni ya? Rawatib yang mengiringi salat fardu, selagi mana ada waktu ruang salat tersebut, zuhur itu, dalam salat zuhur itu ada waktu zuhur, maka boleh kita buat rawatib. Jangan tuan-tuan malik isyak apa semua, habis waktu isyak, habis waktu lohor, baru nak mayang. Dia kata aku tak mayang lagi sunat ni. Tak boleh. Habis waktu. Pasal bila dia habis waktu, habis mayang sunat tu. Boleh? Boleh. Kan? Biasalah nak balik isyak ni bukan nak balik terus di rumah. Dia menyinggah kata. Menyinggah kedai ni, menyinggah kedai ni. Nak beli ubat nyamuk pun celah tu juga. Jangan tinggal lepas daripada isyak. Sebahagiannya saya tahu dia tak buat di masjid, dia buat di rumah. Ada orang kata aku tak buat di masjid, aku buat di rumah. Tengok dalam kita duk kata dia bunyi semua. Bukan bahas apa lagi ni. Kan? Oleh kerana dah masuk waktu, kita azan dulu. Sekejap saya akan sebut sikit apa yang tuan-tuan boleh buat dengan solat ni. Dipersilakan azan.
Baik, okey. Saya buat kesimpulan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata, wa amma as-salatu bainal adhanain al-isya. Macam ni kalau kita tak ada kuliah, kita boleh salatlah. Fahiya kas-salati bainal adhanain lil 'asr wa dunaha. فإنا لا نعلم قائلا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتب. Kata Ibn Rajab, wa amma salatu, dan adapun salat, bainal adhanain, di antara azan dengan iqamah, lil isya, untuk azan isya, sembahyang isya, fahiya kas-salah bainal adhanain lil asr. Orang azan isya ada 2 rakaat sebelum kita qamat, macamlah asar dan macamlah sembahyang yang lain, kan? Fa inna la na'lamu qailan yaqulu bi annaha taltahiqu bis sunan. Dan dia kata, kami tidak mengetahui ada yang menyatakan salat di antara azan dengan iqamah untuk maghrib, isya dan asar, asar, maghrib dan isya, kami tak tahu, la na'lam bi annaha taltahiqu bis sunan ar-rawatib. Dia termasuk daripada salat sunat rawatib. Jadi dia bukan rawatib.
Dia bukan mengiringi sembahyang fardu. Macam subuh dan zuhur. Subuh ada qabliyah subuh, zuhur ada qabliyah subuh, tapi yang ni dia adalah salat antara azan dengan iqamah. Dia tidak dituntut seperti mana, tak sangat dituntut, bukan muakkad seperti mana yang kita buat pada subuh dan zuhur. Tapi boleh dilakukan. Apatah lagi di sana ada hadis Nabi menyebut tidak ditolak doa di antara azan dengan iqamah. Yang ni Nabi sebut azan dengan iqamah. Nabi kata ad-du'a la yaruddu bainal adhan wal iqamah. Doa di antara azan dengan iqamah tidak ditolak. Jadi apatah lagi tuan-tuan cuba bayangkan, orang azan kemudian tuan-tuan salat, di dalam salat yang antara azan dengan iqamah tadi tuan-tuan doa pula. The best. Kerana pertama tuan-tuan doa antara azan dengan iqamah. Yang kedua tuan-tuan doa dalam salat. Sebaik-baik doa ialah doa dalam salat. Pada waktu yang tidak ditolak, doa. Boleh? Okey, clear. Lastnya saya nak jawab sedikit ada soalan yang mereka kemukakan dan saya tengok perlu juga nak kita sentuh tentang isu ini, iaitu tentang malam-malam orang kita dia rajin sembahyang sunat taubat. Sehingga dia jadi satu rutinitas. Bahasa Indon. Dia jadi satu rutin sembahyang taubat. Sembahyang apa makcik? Taubat. Taubat every night. Every day. Taubat. Buat apa makcik? Buat apa sembahyang taubat lah? Dosa apa? Kita taubat lah. Taulah taubat ni lepas buat dosa apa? Saya tengok dia, saya tahu dosa apa. Kebanyakan orang perempuan ni kalau sembahyang taubat dosa apa? Dosa apa? Zakah laki. Tu yang dia sembahyang taubat kan tu. Tu pergi mana tu? Lagi dah aku pergi masjid. Balik. Dia duk pergi melewang. Balik. Kawan pula honak. Dia tahan pergi mana? Lagi pang isyak minum dulu kedai tu kena mi rebus ke apa? Jangan. Duk boleh duk sehari dua ni, sat lagi hang pergi mengunjung aku. Bentara guru dah habaq dah. Habis sembahyang, zikir pun dia suruh balik zikir di rumah. Kita ni orang azan, tak tahu lah tuan-tuan, saya lah. Orang azan kita bukan nak main sangat. Allahu akbar. Tak ada siapa nak main, dia dengar itu. Bini dia panggil, mangkit celapuk pergi. Kena suruh kadang-kadang kita nak bagi orang lelaki-lelaki main masjid ni, kita kena suruh bini-bini bang. Supaya bila dia dengar suara bini dia bang, dia main. Dia tahan bukan tak pergi masjid. Aku dengar macam suara bini aku. Punya takut. Ada, tak tahulah, ada sahabat kadang-kadang dia bunyi telefon kan. Dia mangkit, cakap telefon berdiri. Siapa telefon? Kita ingatkan orang besar tu, kita bini aku telefon. Tu dua sampai bini hang mau mangkit. Bukan nampak pun. Macam saya contoh ke tuan-tuan. Cerita biar kita nak main bulan depan pula. Yang raja tu kan, raja negeri apa, Beringin Rendang ke apa ni raja. Dia tahu ni, siapa yang takut bini ni? Mai duduk belah ni nak tengok. Pilah geng-geng lelaki ni semua mai belah ni. Seorang tak pi. Raja tu kata, bagus hang ni. Yang lain semua takut bini. Hang berani. Tak takut bini. Kenapa hang tak pergi ikut dia apa? Kita bini patik tak suruh tunggu. Faham tak? Raja suruh dia tak pergi. Pasal apa? Raja tanya, pasal apa hang tak pergi? Dia kata, bini patik tak suruh tunggu. Tu dia punya takut. Dia ni yang paling takut. Betul, bini dia tak suruh, dia tak pergi. Kalau bini suruh patik pergi. Kan? Itu saya nak cerita kat tuan-tuan. Sebahagian suami ni dia taklah takut, tapi dia tak nak benda tu tak elok, benda tak baik. Cuma kita jangan, sebab kadang-kadang kita duk tengok orang kita ni dia duk buat lawak takut bini ni. Dia duk tunjuk kata dia takut bini, bukanlah sebenarnya dia takut, tapi dia tak nak benda tu jadi tak elok, benda tu jadi tak harmoni. Tapi akhirnya kita kena sedar bahawa kedudukan suami itu menentukan syurga isteri-isteri dia.
Kan? Okey. So saya nak sebut sikit, seorang perempuan ni dia rajin sembahyang taubat, kita dengar hadis taubat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu. Mana-mana manusia, lelaki, wanita pun sama masuk. Dia bila sebut lelaki, dia masuk kat perempuan, melainkan kalau benda tu dibezakan. Ma min rajulin yudhnibu dhanban, mana-mana lelaki yang melakukan dosa, thumma yaqum, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, dia berwuduk dengan sempurna, thumma yusalli, kemudian dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Ta'ala akan mengampunkan kesemua dosa-dosanya. Kemudian dia membacakan ayat, thumma qara'a hadhihi al-ayah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim ila akhir al-ayah. Iaitu mereka yang melakukan apabila walladzina idza fa'alu, tengok, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, mana-mana orang yang melakukan dosa fahishah, dia tergelincir, terlanjur melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dia menzalimi diri dia, menganiayai diri dia di atas dosa tu. Tuhan kata orang yang buat dosa ni dia naya diri dia. Orang yang buat dosa ni zalim. Dia yang menyebabkan diri dia dicampak ke dalam neraka. Kemudian dia buat apa? Zakarullaha, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidhunubihim, dan dia memohon ampun, istighfar di atas dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Surah Ali Imran ayat 135. So tuan-tuan, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan salat sunat taubat oleh jumhur fuqaha. 4 mazhab kata ada salat taubat. Cuma salat taubat itu diikat dengan dosa. Apabila kita buat dosa, kita pergi salat 2 rakaat. Adakah syarat setiap orang yang nak taubat kena semayang 2 rakaat? Tak. Dia kata, saya taubat ustaz, tapi saya tak tahu semayang sunat taubat ni, tak tahu nak baca apa, tak tahu nak niat apa. Kebanyakan orang dia tak semayang, dia tak tahu niat. Susah hati kita. Sebahagian orang dia tak jamak qasar pasal dia tak tahu nak niat. Ada. Pasal apa ni yang makcik tak semayang jamak qasar ni? Saya tak tahu niat. Oh, niat payah oh. Cuba sebut tengok niat. Niat nak jamak, majmu'an ilaih, dihimpunkan kepadanya. Hak biasa ni pun duk 3-4 kali angkat. Usalli. Ni tambah hak nak niat majmu'an qasran. Sedangkan dia niat tu dah jadi kan. Dia tak tahu nak semayang taubat. Dia kebanyakannya bila kita suruh semayang, dia tanya nak niat macam mana. Ini soalan tak betul. Kita kata semayang duha, nak niat macam mana duha? Ya Allah. Satu orang bila dia nak semayang, dia tahu dia nak semayang apa, itu sudah menjadi, kita kata adanya semayang isyraq. Saya dah tanya, nak niat ke mana isyraq? Bukan payah makcik, sebut saja aku semayang isyraq. Oh, lagu tu ya. Oh, lagu tu ya. Jangan sebut semayang sunat nikah sudah. Tak perlu. Saya nak sebut ni bagi tuan-tuan clear. Tidak perlu tanya soalan nak niat apa, nak niat lagu mana. Yang pentingnya hang tahu nak semayang apa. Sekali lagi tuan-tuan nak semayang isyak, nak tanya tak? Nak niat lagu mana? Nak niat lagu mana apa? Nak semayang isyak, niat semayang isyak lah. Tahulah nak niat semayang isyak. Nak sebut apa? Sebut maghrib. Jangan duk buat layak buruk. Apa punya? Pindah kata apa punya ranjau orang ni. Kan? Dah kita habang, dia tanya nak mayang apa? Nak mayang isyak, nak niat lagu mana? Niat nak mayang isyak. Dia kata nak sebut apa? Ya Allah, orang sebut habang dah isyak. Dia pergi sebut maghrib juga.
Sembahyang jenazah ni apa? Nak sebut lagu mana mayang jenazah? Sebut kita nak mayang jenazah kawan tu, bukan kita yang jenazah tu. Jangan sebut sahaja aku sembahyang atas aku jenazah, sunat kerana Allah Ta'ala. Fardu kifayah. Itu tak betul lah. Bukan hang jenazah kawan tu. Benda-benda yang dimudahkan dalam agama, innamal a'malu binniyat. Dia tahu dia nak sembahyang apa. Dia tahu jenis apa dia nak sembahyang. Itu yang dia maksudkan dengan sembahyang itu, maka jadilah sembahyang tu. Tuan-tuan buat gulai, ada niat gulai? Niat nak buat gulai, tapi piniat masak lemak, dia jadi apa? Ha? Punya payah. Kan? Sembahyang taubat. Satu orang buat dosa. Kan? Dia buat dosa, dia tahulah dia buat dosa apa. Dia saja aku sembahyang kerana dia buat dosa, dia tahu. Satu orang tak buat dosa, dia nak sembahyang buat apa? Dia tahu pasal lagi kalau tahu dia pergi mayang sunat taubat. Hang buat dosa apa? Dosa tak mayang subuh. Kita dengar tu dia punya kalut. Dia mayang, dia salat sunat taubat kerana bertaubat dari tak semayang subuh. Jadi hang mayang nak subuh? Tak. Lepas tu aku tak mayang subuh, ya aku mayang sunat taubat ni. Kan? Lepas tu kita kata bagi clear. Sebab itu para ulama tak syaratkan salat sunat taubat. Tak syarat kan? Satu orang nak bertaubat. Apa yang nak, bila tuan-tuan nak bertaubat, tuan-tuan nak kena buat apa? Nombor satu, jangan buat benda tu. Tinggalkan benda tu. Dia ada 3 syarat. Meninggalkan dosa tersebut, berazam, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan menyesal di atas dosa itu. Cukup syarat taubat ini, Allah ampun. Tata'allaq bihaqqin adami, kata An-Nawawi rahimahullah, jika dia berkaitan dengan anak Adam, hendaklah diselesaikan antara anak Adam. Selesai. 4 taubat. 4 syarat kalau berkaitan dengan anak. An-Nawawi tambah, tata'allaq bihaqqin adami. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam, ada nombor 4, dia pergi selesai. Tapi kalau tak berkaitan dengan anak Adam, 3 benda. Apa dia? Tuan-tuan buatlah satu dosa yang tak berkaitan dengan manusia. Dosa apa-apalah, dosa sendiri-sendiri. Nuarak ke apa ke, dosa apa ke, kan? Tengok benda tak elok ke apa ke, tuan-tuan pun istighfar, minta taubat apa semua. Tapi kalau tuan-tuan nak semayang sunat, boleh. Tapi kalau tak semayang sunat pun tak apa. Tiap-tiap malam mayang taubat. Lepas tu dia ikut pula Tok Imam. Tok Imam, kita nak mayang apa? Taubat. Oh, saya pun nak mayang lah. Tok Imam kata, hang buat dosa apa? Tok Imam buat dosa, saya ikut juga. Tok Imam kata, tu dosa aku. Tak apa. Saya tolong kot. Tak boleh salat Tok Imam, tak saya. Kan? Hari ni saya tolong Tok Imam. Esok-esok saya buat dosa, Tok Imam tolong saya pula. Sebahagian orang dia jadikan salat ni sebagai program. Salat ni bukan dia berdiri kerana dia tahu maksud dia nak semayang tu, tapi program. Pasal apa mayang? Orang mayang, kita mayang. Dia jadi program. Man, qiyamul lail apa semua mai beribu amal. Bolehlah kita buat, taklah salah. Tapi biar kita semayang tu kerana kita faham apa kita nak mayang. Man. Duha, kita buat kerana kita tahu duha. Kita semayang. Nah? Subuh tak mayang, mangkit mayang duha. Tanya pasal apa hang mayang duha, subuh hang tak semayang? Oi, jangan kata lagu tu. Subuh tak apa, duha ni kalau kita mayang tarik rezeki. Buka pintu rezeki. Ha, siapa yang semayang duha, tengok ramai orang semayang, orang kaya semua mayang duha. Kan? Tak ada lagi orang kaya habaq depa mayang subuh. Ha, ada orang semayang duha kerana nak kaya. Kan? Tiba-tiba mai pula satu mamat lagi, dia kata, aku apa mayang pun tak mayang, kaya lah. Kita nak buat macam mana? Dia kata, ustaz lah saya tak mayang dah awak. Antara rahsia kawan tu jadi kaya, dia tak mayang. Mayang ni bukan kerana kaya, nak kena rezeki. Ni salah faham orang. Mai tanya pula, ada mayang apa-apa ustaz nak bagi cepat jodoh. Tu dia. Kalau hak elok kita menikah ha? Kan? Ada mayang nak bagi cepat jodoh. Orang kita jadikan semayang ni untuk habuan dunia dia. Bukan lagi dia semayang kerana akhirat dia. Apatah lagi petua-petua influencer apa semua duk habaq. Antara amalan dia kaya ni pasal dia semayang ni, dia semayang ni, dia doa ni, doa. Tak.
Akhirnya orang dia nampak bila mayang tu matlamat, madiyah, materialistik, keduniaan. Lepas tu bila dia mayang, dia akan tanya Tuhan, tak kaya tak boleh. Oh, ini masalah ni. Petua-petua orang duk bagi influencer yang kaya apa semua tu, dia kata saya duk amalkan ni, zikir ni, selawat ni, kaya. Bukan itu maksud dia. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita semua dan Tuhan berkati segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan kalau ada tersilap terkasar bahasa. Mudah-mudahan Ta'ala rahmat. InsyaAllah esok kita kalau ada kuliah kita habaq awal lah. Pasal kita, tuan-tuan jangan risau, kuliah tetap ada. Cuma sekarang ni dia sibuk sikit urusan-urusan ni, saya jarang kuliah. Tapi kita akan buat, ada masa kosong kita akan buat kuliah. Ramai dia kata, awak tak kuliah pergi jadi pelakon pula ke apa? Jangan. Kita tak berlakon. Kita tak jadi pelakon, kita masih lagi pengkuliah. Siapa yang nak jadi pelakon tu terpulanglah kan. Faham tak faham sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.